وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد. Hadirin mukminin, tuan-tuan, puan-puan, muslimin, muslimat yang dirahmati oleh Allah Azza wa Jal, kita bersyukur kepada Allah kerana pada malam ini kita dapat kembali semula ke masjid ini untuk mengadakan insya-Allah kuliah bulanan setiap Jumaat minggu yang kedua. Dan ini merupakan kelas yang pertama untuk bulan ini, dan juga insya-Allah kita akan teruskan pada bulan-bulan yang berikutnya. Sebelum kita nak mulakan kuliah, Tuan Imam ada buat pengumuman berkaitan dengan kelas pengajian di sini. Malam ini, malam esok dan seterusnya. Bagi yang mengikuti kelas kita, jamaah yang hadir ke kelas kita, besok juga kita ada kelas. Kebiasaannya kita tak ada. Sabtu Ahad kebiasaannya kita tak ada. Tapi oleh kerana perubahan ekonomi dunia dan juga landscape politik tanah air, maka beberapa perubahan telah pun diambil lah. Kita bukan mula ada kelas pada Jumaat, Sabtu dan Ahad ni secara giliran. Saya juga telah diminta untuk bantu usrah hari Ahad. Jadi kemungkinan besar hari Ahad kita ada kelas. Besok kita ada kelas di Masjid Ar-Rahman, Simpang Sanglang, Perlis. Dengar bagi clear. Bukan Sanglang Kedah, Sanglang Perlis. Masjid Simpang Sanglang, Perlis. Masjid Simpang Sanglang ni dia ada banyak masjid kan, Kepala Batah apa semua tu. Yang ni Simpang Sanglang. Jadi tuan-tuan diminta bersama-sama dengan saya untuk kita hadir esok mengimarahkan Masjid Ar-Rahman, Simpang Sanglang. Kita akan keluar sikitlah daripada kepompong kita yang biasa ni kan. Kampung Surau, Hutan Haji, Binjai. Kampung Surau, Hutan Haji, Binjai. Tapi tempat lain sikit kan. Sanglang boleh lajak terus pergi mana? Sungai Baru kan. Okey. Itu pengumuman yang saya nak sebut berkaitan dengan kelas kita. Malam ini kita akan mula membaca kitab di masjid ini berkaitan dengan akidah, iaitu Masail Al-Jahiliyah, amalan-amalan ataupun perbuatan-perbuatan yang berkait dengan amalan orang jahiliyah. Jahiliyah merujuk kepada golongan kafir. Maksud jahiliyah boleh kita fahami juga sebagai golongan musyrikun Makkah. Golongan musyrikun Makkah disebut dengan golongan jahiliyah. Jahiliyah daripada perkataan jahil, bermaksud kebodohan. Kebodohan. Tetapi jahiliyah, apabila kita sebut amalan jahiliyah ataupun golongan jahiliyah, dia merujuk kepada kumpulan yang jahil, yang sesat, yang terkeluar, yang terseleweng daripada jalan yang lurus, iaitu jalan yang dibawa oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jahiliyah ni maksudnya syirik, kufur. Golongan yang mensyirikkan Allah ataupun golongan yang mengkufuri ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala. Jadi dalam kitab kita ini yang dikarang oleh Al-Imam Muhammad At-Tamimi rahimahullah, Al-Imam Muhammad Ibn Sulaiman At-Tamimi rahimahullah, dia menghimpunkan lebih kurang, kalau kita tengok dalam terjemahan kitab ini, ada 123 perangai ataupun amalan, tabiat
golongan jahiliyah yang sebahagiannya ada dalam masyarakat kita. Pentingnya kita belajar mengenal perangai ataupun kelakuan, tabiat, sikap, budaya jahiliyah ini kerana apa? Kerana amalan ini masih wujud dalam sebahagian sikap orang kita. Dan sebab itu, perkara ini diingatkan oleh para ulama. Mereka himpunkan berdasarkan hadis-hadis yang ada, berdasarkan kepada perkara-perkara yang disebut oleh Nabi, kemudian diingatkan kepada kita. Bimbang, walaupun kita mengaku Muslim, mukmin, tetapi perangai itu masih ada. Umpamanya kita tengok seorang sahabat yang bertengkar dengan Bilal bin Rabah. Bila sahabat ni bergaduh dengan Bilal, oleh kerana emosi tak dapat dikawal, sahabat ini mengeluarkan satu perkataan yang sangat buruk. Dan Nabi kata ini merupakan sikap dan perangai jahiliyah, iaitu dia menyentuh apa dia? Warna kulit. Ya bin Sauda. Sahabat ni dia bergaduh dengan Bilal, dia ada krisis, ada benda sikit, dia over, dia emosi dia tak terstabil. Dia kata, wahai anak kulit hitam. Kulit bukan pilihan kita. Sebab itu Allah menyebut dalam Al-Quran, Dia yang menjadikan manusia itu berbilang-bilang kaum, berkabilah. Daripada lelaki dan wanita, daripada bangsa-bangsa, warna kulit, latar belakang, bahasa. Dan kesemuanya itu sebagai tanda kebesaran Allah. Sebab itu menghina warna kulit, menghina keturunan, menghina kaum merupakan sebahagian daripada perangai jahiliyah. Dia kata dekat Bilal, budak hitam. Nabi kata, sungguh buruk perkataan yang keluar daripada mulut engkau. Sesungguhnya masih ada perangai dan sikap jahiliyah. Dan kita tengok dalam masyarakat kita, kadang-kadang ada perangai sikap menggunakan sentimen perkauman, menjadikan warna kulit, menjadikan rupa bentuk sebagai bahan cacian. Kan? Benda-benda yang macam ni bukan pilihan kita. Kita tak minta dilahirkan hitam, tak minta dilahirkan putih. Ketentuan Allah. Dia panggil apa? Dia panggil iradah kauniyah. Kehendak Allah dari sudut penciptaan. Yang ni kita tak boleh ubah. Sebab itu Islam meraihkan kepelbagaian kaum. Bangsa ni Islam sangat terbuka. Tak ada bangsa yang mewakili Islam. Pasal itu Nabi sebut apa? La fadlal a'rab 'alal a'jami. Tak ada beza, tak ada beza. Tak ada lebihnya orang Arab dengan orang yang bukan Arab. Macam kita Melayu bukan Arab. Tak ada beza pun. Apakah orang Arab itu ada keistimewaannya, ada kemuliaannya, ada kedudukannya? Nabi kata tak ada. Tak ada beza. Lahir sebagai Arab, lahir sebagai India, lahir sebagai Melayu, tak ada beza pun. Tak ada keistimewaannya di sisi Tuhan. Illa bittaqwa, melainkan orang yang bertakwa. Sebab itu Nabi, sahabat-sahabatnya daripada pelbagai bangsa. Ada orang Parsi, bukan Arab. Parsi bukan Arab. Orang Iran tu, dia bukan Arab. Seperti Salman Al-Farisi. Ada orang Rom. Siapa dia? Siapa dia sahabat Nabi orang Rom? Suhaib Ar-Rumi, orang Rom.
Orang putih. Ada orang kulit hitam seperti Bilal. Ada daripada orang Arab seperti Abu Bakar As-Siddiq. Dan kita pun mengaji kan, imam-imam hadis yang kita kenal, kebanyakannya bukan orang Arab. Al-Bukhari bukan orang Arab, orang Samarkand, Bukhara. Apa dia ni? An-Nasai bukan orang Arab. At-Tirmizi, Turmuz, nama tempat dia, bukan Arab. Abu Dawud As-Sijistani, dia bukan orang Arab, orang Sijistan. Dia pun bukan orang Arab. At-Tabari, Al-Qurtubi, mereka bukan Arab, tetapi mereka adalah ulama yang diiktiraf dalam dunia Islam. Kita nak habaq tu lah. Nak habaqnya itu satu contoh. Contoh dia apa? Contoh menghina kaum ataupun menjadikan perkauman sebagai apa dia ni, isu, sebagai bahan untuk nak membezakan manusia ni berdasarkan kaum, kasta, yang tu perangai jahiliyah. Perangai jahiliyah. Banyaklah dia sebut di sini kan, perangai-perangai jahiliyah yang dia senaraikan. Seperti apa? Dia kata seperti antaranya, kita tengok yang saya ingat ada kaitan dengan kita. Ini yang akan kita lalu nanti, contoh-contohnya. Berhujjah dengan amalan orang ramai dan majoriti masyarakat. Ini juga amalan orang jahiliyah. Di antara amalan jahiliyah adalah berhujjah dengan amalan orang ramai. Sebab itu bila Nabi dakwah kepada orang musyrikin Mekah, dakwah kepada orang Arab Mekah, di antara alasan yang digunakan oleh jahiliyah untuk tolak ajaran Nabi apa dia? Engkau membawa sesuatu yang tidak dilakukan oleh nenek moyang kami dan tidak dilakukan oleh orang ramai, dan kami tak pernah tahu apa yang kau bawa ni. Kami duk buat, orang ramai duk buat lama dah, orang ramai duk buat lama dah, dan ramai orang duk buat dah. Tiba-tiba engkau seorang saja mari bawa benda baru. Apa hujah mereka? Orang ramai, nenek moyang, dan amalan apa? Tradisi. Menggunakan hujah tradisi. Ini amalan turun-temurun. Ini amalan tradisi kami. Ini amalan nenek moyang kami. Ramai orang duk buat. Perkataan dan hujah ini sama macam yang diucapkan oleh jahiliyah kepada Nabi. Ini yang kita nak lalui ni. Kita nak tahu satu persatu apa itu perangai jahiliyah. Untuk apa kita tahu? Seperti mana kata Huzaifah ibnul Yaman. Huzaifah kata apa tuan-tuan? Huzaifah kata, kanan nas, manusia tanya kepada Nabi tentang perkara yang baik. Orang pergi kat Nabi tanya apa benda yang baik, apa amalan yang baik, apa yang kami nak kena buat. Adapun aku, kata Huzaifah, bertanya tentang benda yang buruk. Dia pelik sikit. Manusia tanya apa benda yang baik untuk mereka buat. Ya Rasulullah, ayyul a'mal afdal? Apa dia amalan yang terbaik? Apa amalan yang Tuhan suka? Apa amalan yang memasukkan manusia ke dalam syurga? Adapun aku tanya benda yang buruk. Aku tanya amalan yang buruk, amalan yang jahat. Untuk apa? Makhafatan ayyudrikani. Kerana bukan aku nak buat, tapi aku takut aku terjatuh ke dalamnya. Makhafatan. Aku bimbang bila aku tak tahu, aku nanti buat benda tu. Yang mana benda tu salah. Sebab itu kita terkenal dengan perkataan araftu syar la li syar. Ini tuan-tuan kena tulis ni.
Tuan-tuan kena gantung ataupun kena jadikan dia sebagai satu kata-kata semangat ataupun kata-kata azimat. Araftu syarr la li syarr. Aku mengenali yang buruk itu bukan untuk aku buatnya. Aku belajar, aku mengenali perkara yang buruk, perkara yang jahat, perkara yang haram, la li syarr. Bukanlah kerana aku nak buat, tetapi untuk menjaga diriku daripada jatuh ke dalamnya. Ini tujuan kita belajar ni. Kita belajar masail jahiliyah, perkara-perkara yang Arab jahiliyah duk buat, amalan-amalan jahiliyah duk buat, kita bimbang secara tidak sedar, sama ada kita perasan ataupun tidak, kita duk buat perangai tu. Kan? Menasabkan anak bukan kepada ibu bapaknya, menghina nasab, kan? Apa? Tak mengaku nasab. Ini juga tak mengaku nasab. Tak mau bin dengan pak. Kan? Ataupun nasabkan dengan bukan bapa. Ini perangai siapa? Perangai jahiliyah, dan kita akan lalui apa yang dimaksudkan dengan tidak nasab kepada nasab dia dan tidak mengaku mencaci maki nasab dan sebagainya. Kan? Okey, termasuklah menenung nasib, menilik nasib. Kan? Ini semua kepercayaan feng shui. Ataupun dalam orang Melayu dia ada satu bab dia panggil Taj Muluk. Tajul Muluk. Kan? Pasal itu tuan-tuan, baru ni raya Cina. Kita okey dengan raya Cina ni, tak ada masalah lah. Walaupun sebahagian orang dia ambil langkah berhati-hati, ihtiyat, dia tak terlibat, tak apa. Tapi kita raikan raya Cina ni pada kadar yang perlulah. Tidaklah perlu kita lebih Cina daripada Cina. Cina ni bangsa. Umpamanya orang Cina percaya bahawa warna merah itu warna yang Ong. Kita tak payahlah. Bukan salah pakai warna merah. Dah kita pakai, tapi tak perlulah. Yang hari lain banyak yang duk pi hari raya Cina nak pi pakai buat apa? Tak payahlah, kita berbezalah kan. Kita tak, dan orang Melayu atau orang Islam tidak ada yang dikatakan dengan ong-ong ni. Ong sial ni tak ada lah. Tuan-tuan pergi ke mana? Ke apa dia ni, tempat-tempat yang ada lift. Kalau Cina buat, kita boleh tahu. Lift tu tak akan ada nombor 4. Nombor 1 ada, nombor 2 ada, mari nombor 3 ada, nombor 4 tak ada. Yang ada 3A, 3B. Perasan tak? Ke lift pun tak pernah naik. Duk main, duk habis jauh sangat titi chair tu, keluarlah sikit tengok dunia ni. Kan? Duit banyak-banyak buat apa? Kan? Kalau banyak bagi kat masjid tak apa juga. Ni Tok Imam kata baru 18,000. Kampung surau ni tak gaduh minta kat orang luar. Memalukan orang kampung surau je. Sebut pergi sikit Tok Imam. Pasal mereka dah sign kontrak dah, bukan boleh buang lah. Buang jumpa di mahkamah. Kok ni semua buat bendang. Kaya-kaya ni, bendang saja. Rumah pun saya lalu, sakan. Kan? 3 tingkat, 4 tingkat. Oh, toke-toke saja ke kampung surau ni. Kan? Saya ingat 2 kali Jumaat lagi. Next month kita main, bulan depan kita main kapek mau baru. Kan? Dia mungkin maklumat tak sampai lagi kot. Kan? Ataupun tabung tak ada. Malam ni nak kutip kena bawa tabung sikit. Baru depa nak bagi. Kadang-kadang ramai mai jumpa saya macam tanah kubur. Di titik Tok Bandar tu. Lepas tu depa mai jumpa saya. Depa bagi duit kat saya kata saya tak urus tanah kubur. Dan nak bagi duit kat saya kata berurusan dengan Tok Imam. Banyak nak bagi duit tanah kubur. Kan? Saya bolehlah bagi tapi tak jadi tanah kubur lah, tanah lain lah pula. Kan? Tu saya nak cerita. Tahu mana tadi kita? Jadi kita bimbang kita melakukan amalan jahiliyah. Okey? Itu sikit intro lah kepada kelas kita. InsyaAllah di sini kita akan mula satu demi satu. Jadi malam ni kita mula dengan mas'alatul ula. Masalah yang pertama pada muka surat yang ke 10.
Al-mas'alatul ula. Amalan ataupun perangai yang pertama pada muka surat yang ke-10. Muka surat yang ke-10. Yang pertama, nombor 1 yang disenaraikan oleh pengarang kitab kita ataupun penulis kitab kita ni iaitu berdoa kepada para wali dan orang-orang saleh yang telah mati. Ni kita kena tambah sikit yang telah mati ya. Kan? Berdoa kepada para wali dan orang-orang saleh. Itu nombor 1. Di antara amalan, perbuatan, sikap orang jahiliyah, mereka melampau-lampau. Apa dia tu melampau-lampau? Ulu terhadap orang saleh. Sehingga ke tahap apa? Sampai ke peringkat apa? Melampaunya mereka ni terlalu ta'assub, terlalu memuja-muja, mengangkat-ngangkat, menyanjung-nyanjung, sehingga kepada peringkat takdis. Tahu takdis? Menyucikan orang saleh. Sebab itu ahli sunnah tidak ada sikap ini. Tuan-tuan tahu sampai tahap takdis. Takdis tu tuan-tuan kadang-kadang duk dengar tak pasal. Maksud takdis tu apa? Tok guru dia tak ada silap, tak ada salah, tak ada dosa. Tu dia. Tak boleh kata apa. Tu panggil jahiliah tu. Pertahan mati-mati. Jangan duk kata apa. Hang maki mak aku tak apa. Hang jangan duk kata apa kat tok guru aku. Dia bangsang orang polis kata. Tak boleh sentuh. Tuan-tuan, kalau orang kata apa kat saya, bukan nak pertahan, tambah ku atas lagi. Tak apa, kita tak ajar. Dan memang kita tak ajar, tak masuk. Pasal itu kita suruh pergi dengar. Mana-mana kuliah pergi dengar. Jangan tok guru tu satu ya, pi. Cuma daripada kata, awak daripada tak mau pi. Mana boleh, saya pun tak tahu. Kita dah suruh daripada tak mau pi, nak buat lagu mana? Tapi kita tak ajar budaya tu. Kita tak ajak, pasal tu kita tak ajak tuan-tuan habis kuliah mai duk cium tangan. Kita tak ajak. Ada kita suruh? Kita tak ajak. Ada kita suruh tuan-tuan yang ikut kelas kita ni simpan gambar saya di rumah. Ada atau tidak? Tak ada. Tak ada. Ini bukan sikap ahli sunnah. Ini yang duk agung-agungkan gambar, agung-agungkan tok guru sampai tak ada salah, tak ada silap, tak boleh kata apa, tak boleh tegur, betul semua. Ini sikap jahiliyah. Kita tengok Nabi SAW. Ada orang tegur dah? Ada. Dan dia sendiri mengaku, ana usib wa ukhti. Aku manusia. Aku boleh betul dan aku boleh silap. Takkanlah tok guru tak ada silap, tak ada salah. Lepas tu semua kita jangan duk kata apa. Sebab apa? Kita dengan tok guru ni, jangan dengar ni. Kita dengan tok guru ni ibarat siapa? Tuan-tuan mengaji tak? Yang tu, yang duk lawan tok guru tu. Ibarat Musa dengan Khidir. Jadi kalau tuan-tuan tengok tok guru buat pelik, tuan-tuan tu Musa. Musa tahu Musa? Dia tak tahu. Tok guru tu Khidir. Kan bila dia Khidir katok kapal, pecah. Oi, Musa kata apa sih orang katok ni? Orang dah bagi tumpang, katok bagi pecah. Buat apa naik kat depa ni? Kita lagu tu lah. Bila tengok tok guru pelik-pelik sikit, kita tanya, tok guru, saya telefon pukul 6.30 tak angkat. Sembahyang subuh pukul berapa? Tu dia lah, tak faham. Tok guru ni, biasalah dia manusia. Mungkin dia terlajak. Nabi pun terlajak. Tapi Nabi sekali tu, ni tok guru 3 pagi saya telefon tak pernah. Dan kita nak habaknya hakikat
Insan, dia manusia. Alim macam mana pun, hebat macam mana pun, dia manusia. Dia mesti silap. Maka sebab itu tidak ada ta'assub di kalangan ahli sunnah. Kalau dia salah, dia salah. Dan kita kena pergi tahap tu. Dan kita kena mengaku dan kena terima. Dan tuan-tuan pun tak boleh lah. Kadang-kadang high expectation, terlalu tinggi. Tak boleh silap. Ini satu benda yang sangat tak patut lah. Jadi mereka ni terlalu taksub, terlalu sayang, terlalu melampau. Pasal itu Nabi cukup jaga perangai ni. Orang mai puji Nabi, puji Nabi kata la tatruni kama atratin nasara Isa bin Maryam. Jangan duk puji melampau sangat. Jangan kamu angkat, jangan kamu puja, jangan kamu julang aku, jangan kamu sanjung sangat. La tatruni, jangan melampau, jangan sanjung sangat. Bimbang skut-kut jadi lagu Kristian angkat Isa. Pasal itu Nabi selalu dia sebut apa? Abduhu wa rasuluh. Aku ini hambanya dan rasulnya. Sebab itu Quran pun bila cerita tentang Isra dan Mi'raj, Quran kata apa? Subhanallazi asra bi'abdihi lailan minal masjidil haram ilal masjidil aqsa. Maha suci Tuhan yang menjalankan hambanya. Nak habaq kata Muhammad itu hambanya. Ini antara sikap kita, iaitu tidak melampau. Kita tengok sikit, saya kita ulas. Dan tuan-tuan, saya nak sebut kat tuan-tuan, tak apa kita baca, saya kita syarah. Ketika mereka beribadah, kata pengarang kitab kita, mereka menyertakan orang-orang saleh di dalam doa dan ibadah mereka. Mereka menginginkan syafaat orang-orang saleh itu di sisi Allah, kerana mereka menyangka bahawa Allah mencintai perkara itu dan orang-orang saleh juga mencintai perkara itu. Seperti mana firman Allah, dan mereka menyembah yang lain daripada Allah, sesuatu yang tidak dapat mendatangkan mudarat mahupun manfaat kepada mereka, dan mereka pula berkata, yang kami sembah ini ialah pemberi syafaat kepada kami di sisi Allah. Dan Allah sebut lagi dalam ayat yang berikutnya, dan orang-orang musyrik yang mengambil selain daripada Allah untuk menjadi pelindung dan penolong, sambil berkata, depa kata, tuan-tuan, bila depa buat berhala tu, depa buat tokong tu, mereka berkata apa? Kami tidak menyembah atau memujanya. Ma na'buduhum. Orang musyrikin kata. Ayat ni yang selalu kita ulang tu. Mereka pada hakikatnya orang Arab musyrikin, nama tu musyrik, yang menyengutukan siapa? Allah. Maknanya dalam masa yang sama mereka beribadah kepada Allah, dalam masa yang sama mereka menyembah berhala ni. Dan mereka kata kami tidak na'buduhum, kami tidak menyembah mereka, kami tidak memuja mereka, tetapi kami menjadikan mereka ini, apa dia? Berhala-berhala ni untuk mendekatkan kami kepada ini yang kita panggil sebagai perantara. Dan siapa yang mereka pilih sebagai perantara ni? Tak ketum ke? Tak lah. Siapa dia? Kita pun Pak Long, orang-orang yang duk menurun nombor ekor, bukan Pak Long, jangan salah faham lah. Yang nurun nombor ekor, bila mereka nak pi menurun, mereka pi ke kubur orang saleh. Walaupun mereka nak pi tu, orang saleh tu pun masa hidup tak tikam nombor. Kan? Pi menurun lah, apalah, buat ibu duit apa semua. Mereka cari kubur siapa? Kubur Tok Imam, kubur Amil, kubur Tok Qadhi, kubur orang saleh. Kubur Nazir kawasan. Dia pergi cari. Pergi cari pasal apa? Mereka ni orang bagus. Dan tuan-tuan mesti kenal punya lah. Salah satu daripada tokong besar orang musyrikin, nama dia Al-Latta. Dia ada Al-Uzza, Al-Latta dengan Al-Manat, ataupun Hubal, Tuhan perang. Tuan-tuan, kita kena baca sikit biografi nak jadi tokong ni.
Depa ni manusia tau. Al-Lat, Al-Manat ni semua ni manusia. Sebelum mereka jadi Tok Kong, mereka dahulu ketika hidup orang saleh. Orang saleh. Umpamanya kata Ibn Abbas, kita ambil sikit perkataan Ibn Abbas. Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma berkata dalam riwayat Bukhari, kana Al-Lat rajulan yaluttu sawiqa al-hajj. Kana Al-Lat, Lata ni, Tuhan Lata ni, Tuhan yang disembah oleh orang musyrikin ni, yang mereka jadikan Lata ni sebagai perantara mereka dengan Tuhan, kan? Mereka bukan sembah Allah, tapi Lata ni perantara. Mereka habaq kat Lata, Lata habaq kat Tuhan. Dia jadi macam tu lah. Tuan-tuan tahu siapa dia? Rajulan yaluttu sawiqa al-hajj. Al-Latta adalah seorang lelaki yang ketika hidupnya mengabdikan diri, melakukan kebajikan, iaitu mengadun tepung, membuat roti dan memberikan kepada jamaah haji. Orang bagui. Orang duk buat roti, duk jamu jamaah haji. Jadi dia ni orang bagui, orang saleh, orang baik. Dan bila orang saleh, dia dekat dengan Allah. Bila dia dekat dengan Allah, kedudukan dia itu kita kena gunakan sebagai hubungan kita dengan Allah. Dan inilah yang jadi kepada puak mana? Puak apa ni kita panggil ni? Tuan-tuan kena ingat perkataan ni. Kuburiyun. Kuburi. Puak kubur. Geng kubur. Dan sekarang dah ada dah. Habis 3-4 ribu pergi nu. Kubur Indon lah, kubur Yaman lah, kubur nu lah, kubur ni lah. Pi buat apa? Berdoa di sisi kubur. Ni amalan siapa ni? Ada tak riwayat sahabat? Tuan-tuan, sahabat. Ada tak riwayat Umar, Abu Bakar, Osman, Ali, yang Nabi kata khulafa ar-rashidun, khalifah yang mendapat petunjuk, mereka itu memerintah dengan bimbingan Tuhan, yang Nabi kata addu 'alaiha bin nawajis, hendaklah kamu ikut dan pegang sunnah mereka dan sunnahku, ikut mereka betul-betul. Ada tak mereka pi buat di kuburan perangai yang kita duk buat lah ni? Tak ada. Dan Nabi pun sebut kita ni disuruh bersusah payah pergi mana? Nabi kata la tashuddur rihal, jangan kamu bersusah payah, berhabis wang ringgit, berpenat lelah melainkan ketiga tempat. Kuburku, lagi kubur mana? Jawab mana? Dia kata kami duk dengar mufti baca, takkan tu guru silat. Masjidil Haram, Masjid Nabawi dengan Masjidil, dia suruh pergi mana? Dia suruh pergi masjid yang hampa pergi kubur buat apa? Datuk guru kami buat rombongan. Itu nama ta'assub, itu nama taklid. Taklid apa? Taklid buta. Ikut. Ni kita nak pergi kubur orang saleh ni, nak pergi berdoa di sana. Siapa ada hajat, jom. Jom. Berapa ribu? 5,000. Jom. Kita sampai dah ni. Ada apa-apa nak minta? Minta. Ikut, tak tanya sepatah. Ni ustaz, Nabi dulu buat tak? Sahabat dulu buat tak? Habis sangat bila kita tanya yang hampa pergi buat ni pasal apa? Datuk guru kami buat. Hampa tak tanya? Takkan kami nak tanya Tok Guru? Takkan Tok Guru tak tahu? Sebiji macam jahiliyah. Marah mereka bila kita kata lagu tu. Tapi ini tanggungjawab ahli ilmu. Ini tanggungjawab orang yang ada ilmu. Dan tuan-tuan yang mengaji ni untuk apa? Menyatakan al-haq. Kena cakap. Soal mereka nak terima, soal mereka nak marah, soal tak setuju dengan mereka tu soal lain. Soalnya apa? Benda ni bercanggah dengan akidah. Ini amalan jahiliah. Ini syirik.
dan kita tak boleh bersekongkol dengan amalan syirik. Sebab itu Nabi sebut pada kita, tuan-tuan, Aisyah radhiyallahu anha, dia cerita kepada kita dan juga sahabat-sahabat Nabi yang lain, beberapa hari sebelum Nabi wafat, ada 1-2 wasiat yang Nabi sebut. Beberapa hari sebelum Nabi wafat, Nabi sebut benda ni. La'anallahu al-yahud wan nasara ittakhadha qubur anbiya'ihim masajida. Ni nak habis umur dah ni. Di hujung-hujung usia Nabi, antara benda yang Nabi ingatkan sahabat, antara benda yang Nabi ulang beberapa kali, antara benda yang Nabi takut, risau, bimbang apa dia? Sesungguhnya Allah melaknat Yahudi, melaknat Kristian kerana mereka mengambil kubur-kubur nabi-nabi mereka sebagai masjid. Pergi duk buat ibadat di kubur nabi-nabi. Dan tuan-tuan, dulu ada rancangan jejak kubur. Bulan puasa, bukan jejak Rasul, jejak kubur. Pasal apa? Semua pergi cari kubur. Dan tuan-tuan, saya nak bagi tahunya, yang sahih, yang betul-betul confirm, kubur Nabi ni, Nabi kita saja. Hak Nabi lain tu, saya tak tahu. Pasal masa Nabi tu wafat, tak ada siapa duk ada sama. Tak tahu. Pasal tu dia berkata kubur Nabi Nuh di Yaman. Saat ni mengaku pula kubur Nabi Nuh Tanu. Kubur Nabi Nuh tu seorang dia. Kubur sampai 20. Pasal apa? Sebab bila ada kubur, baru orang nak mai. Bila orang mai, make money. You know make money? Buat duit. Tuan-tuan, Perlis negeri yang sangat kurang produk pelancongan. Orang mai transit pergi Langkawi, transit pergi Hatnya. Orang nak mai melawat apa? Apa dia di Perlis yang kita boleh melawat? Tak ada. Saya dengan rendah hatinya mencadangkan kepada kerajaan negeri mewujudkan kubur para nabi. Kampung Surau nak kubur Nabi apa? Habang lah. Nabi apa? Nabi Musa. Habuh satu. Buat pergi panjang. Bukan siapa nak tahu. Dia berkata, takkanlah kot Nabi Musa nak mai kot Kampung Surau. Hei, Nabi Adam pun turun di Gunung Jerai. Cakap bagi cermat sikit. Nabi Adam pun turun di Gunung Jerai. Kalau Nabi Musa mai Kampung Surau, nak pelik apa? Depa saja boleh duk buh, kita tak boleh nak buh. Takkan nak biar kat depa saja. Boleh pun bukan lekeh. Nabi Musa di Kampung Surau. Saya ingat tuan-tuan, bukan kata kapek saja kita tukar. Dengan masjid-masjid ni kita tukar. Tu dia. Ayak kencin apa tu pun penuh beratuk. Oh, dia panah. Memang kita nak bagi panah. Dia kuliah muka demo. Lama dah kita tak tibai ni. Tapi bukan kita nak tibai pun. Penulis ni tulis tajuk ni. Jadi kita kena syarah je lah. Ini tajuk dia. Sebab itu ahli sunnati wal jamaah, apabila dia nak melakukan ibadat, dia nak berdoa, dia nak beriktikaf. Quran suruh iktikaf di mana? Wa antum akifuna fil masajid. Ayat Quran tu. Ayat Quran. Wa antum akifuna fil masajid. Dan hendaklah kamu beriktikaf di masjid. Tapi sekarang ada tren beriktikaf di kubur. Buat kemah, bermalam, tidur, semayang, meratik, baca Quran di kubur. Maka masjid, pasal itu kita balik kepada apa yang disebut oleh Al-Quran. Dan tuan-tuan, kita nak sebut sedikit. Ini sebagai ingatan lah.
Di antara sejarah manusia terlibat dengan syirik ini, kalau kita buka dalam tafsir, dalam hadis, kita akan jumpa latar belakang, belajar sejarah agar kita tidak mengulanginya semula. Sebab itu kita hormat alim ulama, tuan-tuan guru, para asatizah, para a'immah, imam-imam, kita hormat, kita sayang. Kita tak bercakap benda buruk tentang mereka, kita puji mereka, kita doakan mereka. Kata Imam Ahmad bin Hanbal, aku tidak pernah meninggalkan doa untuk guruku Al-Imam Syafi'i dalam setiap kali semayang. Dia sayang untuk guru dia, imam besar, alim besar, Al-Imam Muhammad bin Idris Asy-Syafi'i, meninggal tahun 204 Hijrah. Kata Imam Ahmad bin Hanbal, aku tak lupa doa kat untuk guru aku. Tapi kita tak sampailah ke tahap sampai memuja-muja, pergi berdoa, minta, wahai tuan imam, wahai tuan guru. Ni yang mati dah ni. Kau perkenankan doa saya ada hajat, anak saya sakit, tolong sembuhkan. Ni tolong sembuhkan. Saya ni nak minta kerja ni, tolonglah, bagilah dapat. Astagfirullah. Yang peliknya, dalam Fatihah baca kena dah. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Cantik dah, iyyaka. Kalau orang belajar bahasa Arab tu, yang tu pun pelik dah. Iyyaka, engkau, kami sembah. Dia kalau bahasa betul, kami sembah engkau. Kami sembah engkau, na'buduka. Kami sembah engkau, itu aturan yang betul. Tapi dalam ayat Fatihah dia kata engkau kami sembah. Engkau dulu. Sebut engkau dulu. Engkau, ka, iyyaka, engkau, maf'ulun bih, engkau dulu, lepas tu baru kami sembah. Nak menunjukkan Tuhan saja yang kita sembah, Tuhan saja yang kita minta tolong, yang lain tak. Dalam Tuhan saja, iyyaka na'budu, iyyaka na'budu, iyyaka na'budu, lambat lepas celapak pergi ke kubur. Dalam iyyaka tu. Pasal tu kita kata ini kontradiksi. Pasal tu kita tak pelik. Dan tuan-tuan jangan pelik pula. Sebab Arab jahiliyah, mereka juga beriman kepada Allah. Kita bagi laluan kepada azan. Masuk Saya kita sambung sikit syarahan kepada poin yang pertama. Wallahu ta'ala a'lam. Okey. Penulis kitab kita kata, orang-orang jahiliyah sangat melampau ghulu terhadap orang-orang saleh. Dan apabila kita merujuk kepada Al-Quran, kita dapati suatu fakta yang sangat menggemparkan. Apa dia? Asal usul kepada syirik, asal usul kepada penyembahan berhala berakar umbi daripada ghulu terhadap orang saleh. Nak jadi sembah tok kong tu, nak jadi sembah berhala tu, puja lagu kita duk tengok sekarang ni, yang orang musyrikin duk buat tu, termasuklah orang yang sesat selain daripada Islam, yang ada berhala tangan banyak macam-macam tu, asalnya apa? Daripada orang saleh. Orang saleh. Bukan orang saleh tu, tapi pengikut-pengikut orang saleh. Kita tengok. Tuan-tuan balik homework sikit. Surah Nuh ayat 23. Surah Nuh ayat 23. Sangat jelas kalau kita baca ayat ni. Maksudnya, jangan kamu sekali-kali, kata Al-Quran berkaitan dengan sikap orang apa dia ni, jahiliyah ni, kaum Nabi Nuh ni, jahiliyah lah. Jangan kamu sesekali-kali, wala tadharunna, jangan sesekali, dia kuat tu taukid tu, jangan sesekali kamu meninggalkan sembahan-sembahan kamu. Alihah jama', kalau satu ilah, ilah. Pasal itu kita la ilaha illallah. Kita tak ada alihah ni banyak. Kita ada satu ya. Satu ya. Susah senang kita Allah saja.
Janganlah sesekali kamu meninggalkan penyembahan Tuhan-Tuhan kamu. Terutama yang paling kamu kena jaga Wad, Suwa', Yaghuth, Ya'uq, Nasr. Wala tadharunna alihatakum Wadda, Suwa'a, Yaghutha, Ya'uqa, Nasra. Kan? Nama-nama ni Wad, Suwa', Yaghuth, Ya'uq, Nasra ni nama siapa? Siapa mereka ni? Manhum. Depa ni siapa? Ibnu Abbas menjelaskan kepada kita siapakah nama-nama ni. Bila kita kenal ni nama-nama ni, nama-nama berhala orang-orang pada zaman Nabi Nuh. Dikatakan sebelum daripada tu dah ada dah. Sebab itu mereka sebut, sebahagian ulama tarikh, ulama akidah sebut apa? Sebahagian ulama menyebut syirik ataupun apa dia ni, perbuatan menyengutukan Allah mula-mula terjadi pada zaman Nabi Nuh alaihissalam. Selepas daripada Nabi Adam tu nak mari kepada zaman Nabi Nuh ni 10 kurun lebih kurang. Maka itulah berlakunya apa dia ni, syirik ni. Kata Ibnu Abbas, Wad, Suwa', Yaghuth, Ya'uq dan Nasra adalah nama-nama orang saleh daripada kaum Nabi Nuh. Nama-nama orang saleh. Apabila mereka ini mati, tuan-tuan kena beringat yang duk jadi ni lepas depa ni matilah. Lepas depa ni mati, kan, lepas depa ni mati, macam kita lah, tok guru mati dengan dia mati. Tok guru mati, dia pun mati. Dia mati sebelum mati. Kan? Kita bila tok guru mati, kita pergi mengaji lain lah kan. Macam Salman Al-Farisi, tok guru dia mati, dia tanya ni lepas ni nak mengaji dengan siapa? Kan? Dia antara dua lah, sama kita mati dulu atau tok guru mati. Kalau tok guru mati tak apalah, kita cari tok guru lain kan. Yang tok guru pun kalau anak murid tu mati, patah tubuh, hilang berganti, kadang-kadang bagus juga. Anak murid dia mati satu, mai dua. Pasal apa? Pasal yang mati tu bini dia menikah lain, dia buat mai pula. Faham ke tak? Alhamdulillah. Dulu dia mai hak tak larat, sakit lutut. Kali ni dia kata ustaz mai hak kemas sikit. Alhamdulillah lah. Okey kan? Lepas tu ada juga yang kita tak pernah nampak lama, tentu kita nampak balik. Pasal apa yang mai pula ni? Dia kata dulu saya tak boleh bawa kelam malam, saya tak boleh bawa. Ni yang mai malam ni siapa bawa pula? Reba baru. Kemah. Nuri tak panggil kau? Dia kata segan nak panggil. Pasal apa? Pasal muda sangat. Saja melawak malam-malam nampak tuan-tuan pun menguak 2-3 kali dah. Kan? Jadi nama-nama orang saleh. Jadi apabila mereka meninggal, syaitan mula mengorak langkah, kata Ibnu Abbas, membisikkan pada kaum tu, buatlah patung-patung ataupun simbol-simbol, ukiran, gambar, lukisan sebagai tanda kenang-kenangan. Jangan, bukan sembah. Dia pun cerdik takkan nak suruh pergi sembah. Depa pun tahu kata benda tu salah dah. Hampa tak buat apa-apa ke, beda nak ingat-ingat kenang-kenangan. Kan? Sebab itu kita tengok Nabi tidak meninggalkan lakaran dan lukisan. Ada orang yang pandai melukis dan mengukir zaman Nabi, ada atau tidak? Ada. Pasal itu Nabi kata orang yang paling teruk azab pada hari kiamat siapa dia? Pelukis dan tukang ukir ni. Pelukis ni. Maknanya zaman tu memang ada orang yang seni depa hebat. Zaman sebelum tu kan ada, bukan kata ukir batu, ukir gunung, ukir bukit. Tapi pasal apa Nabi tak suruh? Patutnya Nabi suruh untuk sebagai apa? Kita boleh buat kenangan. Sahabat boleh kata, ni hampa tabi'in, tak dan tengok Nabi, ni muka Nabi. Lepas tu tabi'in kata kat siapa? Tabi'in, hampa tak dan tengok Nabi. Ni kami ambil pada sahabat. Tapi tak ada. Sebab apa? Kerana Nabi telah menutup
Kerana Nabi tahu di antara punca orang dulu musyrik yang jadi syirik itu pasal apa? Kih gambar dengan patung ni. Yang mana kata Ibnu Abbas, lepas tu mereka pun buatlah patung tu, buatlah ukiran tu macam muka orang yang mati tu, muka orang saleh tu. Lepas tu mereka pun dah ada patung, buh nama lah. Muka kawan ni ukir macam suar, buh nama suar. Itu yang boleh nama Al-Lata, Al-Manat, Al-Uzza. Sempena nama dia apa? Pasal itu Islam sangat anti dengan patung-patung ni. Sebarang unsur keberhalaan memang Nabi cantah awal. Dan tindakan pertama Nabi bila masuk Fathu Makkah, bila masuk kota Mekah, sahabat kata Nabi duduk di atas unta, pusing keliling Kaabah, tak turun tu, pegang pemukul tu, kapak tu, katok bagi habis dulu. Waktu dulu nombor satu buat. Katok bagi pecah. Dikatakan ada 360 patung sekitar Kaabah. Dalam tepi-tepi Kaabah tu. Nabi katok yang tu. Sambil katok tu, wa qul ja'al haqqa wa zahaqal batil. Telah datang kebenaran. Nabi baca ayat Quran tu. Telah datang kebenaran, hancurlah kebatilan. Katok pang pecah. Nabi tak kata pula, sayang no, boleh buat produk pelancongan ni. Kan? Boleh jadi apa? Patung ni dia panggil apa? Monument. Tak ada monument, tak monument dengan akidah. Cerah, katok habis. Kita sayang sangat tuan-tuan, kan? Sayang sangat. Lepas itu kita kalau tak mau katalah, kan? Teruskan. Jadi apa? Namailah patung-patung ni dengan nama mereka. Lepas tu apa? Generasi bertukar generasi, bertukar generasi, bertukar generasi. Akhirnya ilmu semakin kurang, syaitan main peranan, sembahlah. Asal usulnya macam tu. Asal usulnya. Pasal itu kalau tuan-tuan tengok tokong-tokong orang bukan Islam pun, semuanya orang-orang baik. Orang-orang yang baik, orang-orang yang saleh. Cara depa lah. Kemudian jadi. Sebab itu Yahudi sembah siapa? Uzair. Dia lelaki saleh. Uzair ni orang saleh. Kan? Orang saleh. Nampak? Okey. Sebab itu tuan-tuan, jangan bersikap melampau. Kita ada 3 golongan. Satu golongan yang menghina ulama, menghina orang saleh. Yang ni Nabi tak mengaku umat. Ni kita nak sebut juga ni. Saya kira kata kita tak ada adab dengan ulama dak. Ala ra's, Arab kata ni, Arab kata ala ra's wal ain. Di atas mata dengan kepala. Di atas kepala dengan mata. Arab ni dia nak habaq, dia hormat tu, dia kata ala ra's wal ain. Kita hormat atas kepala dengan mata kita. Ulama. Luhumul ulama masmumah. Daging para ulama beracun. Masmumah. Beracun. Jadi jangan duk kata tak ketawa hala, jangan duk. Tetapi dalam kita hormat, kita angkat, kita sanjung. Dan Nabi tak mengaku umat tau. Siapa yang hina ulama? Laisa minna man lam yarham saghirana. Walam yajilla kabirana. Bukan umat aku orang yang tak sayang budak-budak. Bukan umat aku orang yang tak hormat orang tua. Bukan umat aku man lam ya'rif li'alimina haqqah. Orang yang tidak tahu kedudukan para ulama umat aku. Orang yang penghina ulama ni, kita tak mengaku umat lah. Nabi tak mengaku. Maknanya cakap elok-elok, tegak dengan beradab, kan? Tapi tidaklah sampai yang ni yang kita tak mau ni. Yang tadi hina, yang kedua ta'assub. 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 Sehingga apa? Sehingga kita memuja dan mengangkat melampau. Kita ta'assub, kita hormat ni ambil apa? Ambil ilmu dia, mendoakan untuk dia, memberikan khidmat kepada dia, kan? Itu cara kita hormat. Kita sayang dia, doa dia, bantu dia, khidmat dia, jasa dia, mengajak kita. Itu saja tanda kita, kan? Sebab itu ulama-ulama dulu ramai orang berkhidmat untuk dia. Pasal apa? Sebagai balasan jasa ilmu dia, cukup lah. Tapi dia pun manusia.
Imam Malik pun kata kalamunah manusia ni perkataan dia tak sama dengan perkataan Nabi. Cukuplah. Tak perlulah sampai kita nak buat ni wallpaper. Buka telefon gambar keluar mai depan. Kita pun tanya, ni siapa dia? Tok Wan ke? Tak. Tok Wan belah mak pun tak, Tok Wan belah pak pun tak. Siapa dia ni? Ini guruku. Naiklah kereta dia. Angkat tengok atas. Gambar tu juga. Ni kan Tok Guru hang. Ni Tok Guru aku. Dia nak bawa kita pergi rumah. Buka pintu terpampang besar prem. Dr. Mahathir Agung dengan satu lagi. Yang ni mana pula ni? Raja ke apa ke? Tak, ni Tok Guru dia. Tu dia. Telefon ada, kedai ada, kereta ada, rumah ada. Untuk apa? Soalannya untuk apa? Tak tahulah ustaz, kalau saya tengok muka ustaz, teringat hadis hak semalam. Dia simpan tu untuk nak teringat hadis. Sebab itu kita nak tanya, pasal apa you simpan? Untuk apa? Sampai kalau semua tempat ada, untuk apa gambar-gambar ni? Tapi kalau Tok Guru yang betul-betul dia ikut sunnah, kalau dia tengok orang buat lagu tu, dia tak bagi. Dia kata buang ni apa ni buang. Pi mengaji cukup. Tak payah duk buat perangai-perangai ni apa ni, gambar-gambar apa ni, buang. Tapi kalau dia pi, bagus anak muridku, boh bagi baca sikit. Tak ada. Sebab ini akan membuka jalan-jalan yang kita kata tadi. Akhirnya mereka buat ini untuk tabarruk, mengambil berkat. Ada gambar Tok Guru dalam rumah, berkat turun. Siapa kata? Berkat ni dalam baca Quran adalah berkat. Masjid adalah berkat. Berkat ni bukan boleh kita sewenang-wenangnya. Hajarul Aswad adalah berkat. Ayat Zam-Zam ada berkat. Pasal Nabi sebut, gambar Tok Guru hang siapa yang abang kata ada berkat? Dia orang soleh. Pergi rumah tuan-tuan, ada gambar Tok Imam masjid? Kalau tak ada, antara dua yang tuan-tuan tak iktiraf dia soleh. Pipi mana gambar Tok Imam? Buh buat apa dia pun kan soleh mana. Kita tak buh tu bukan pasal kita tak kata dia soleh, tapi itu bukan sikap ahli sunnah. Tak ada. Dia berkata tu gambar orang soleh tak bagi gantung, gambar raja dia pun gantung sangat. Tu dia raja. Kalau hang raja pun kami gantung. Tuan-tuan mari ke Perlis nampak gambar raja, pelik tak? Tak pelik pasal raja Perlis. Tapi kalau masuk Perlis nampak gambar raja Siam, pelik tak? Pelik ke tak? Depa kata lalu Perlis dulu baru masuk haknya. Ni haknya dah. Kawan tu kata dak Perlis ni. Tu gambar raja Siam, Bumimbol Adul Yadach. Jangan main sebelum tu Mongkut, sekarang Chulalongkorn. Pelik dah. Pelik. Pasal itu bila kita pergi kedai makan, Perlis ada gambar raja Kedah, kita pelik. Yang ni yang kita kata pintu-pintu syirik. Mula-mula dah kami tak ada apa, kami saja gantung. Memang mula-mula macam tu, tapi akhirnya dia akan ada kepercayaan. Contoh, gambar tu dia tak akan buat sebarangan. Dia akan gantung lah. Tak tahu anak dia buat ni, buat apa, beli pistol buat tembak. Jangan duk tembak, jangan duk buat, tak tahu hala ni. Jangan main-main tuan-tuan. Saya pergi di satu rumah, ni cerita betul, kisah benar dalam masjid. Saya tak bohong. Mana tahu saya pergi keluar-keluar jadi tak ketahuan. Tempat lain mungkin saya bohong. Di masjid. Surat khabar ada gambar macam-macam lah. Nak makan lah masa tu, nak makan. Nak makan di bawah dah ramai. Jadi saya pun pergi ambil lah surat khabar. Nampak lah. Apa dia ni nak tak mau pergi tumpah kan, biasalah nampak surat khabar. Dia tak mau sebut lah kan. Isteri kepada tuan rumah tu nampak. Hai, lipat. Jangan duk buat lagu ni. Jangan duk buat lagu ni. Ambil tikar.
Awak pasal apa? Tikar sekali nak kena basuh, nak apa ni? Soal khabar sekali kita bungkus-bungkus dengan lauk apa, tulang apa pun kita tahu. Hei, jangan ni ada gambar ni, tok guru apa semua gambar-gambar ni. Jangan ni. Sekali nampak kat ni haji marah. Sampai terus tu kita pun lipat balik susu bit. Ni tinggal tak buat lagu ni lah. Tinggal tak buat lagu ni lah. Amboi. Sampai terus tu dia ta'zim. Dia agungkan. Jangan main-main tuan-tuan. Real story. Pelik tapi benar. Ini pintu-pintu kepada ta'assub dan ghulu. Ini kita kena jaga-jaga. Bukan kita tak kata orang saleh ada keberkatan dia. Pasal itu orang saleh yang hidup bila kita pergi jumpa dia, kalau kita bawa anak, kita suruh dia doakan anak kita. Ada tuan-tuan guru, tuan-tuan mai kampung-kampung, ulama-ulama dengar mai daripada mana kan. Tuan-tuan bawa anak tuan-tuan jumpa mufti ke kan. Doakan anak saya. Kan? Ataupun tuan-tuan pun mungkin ketegak balok sangat, suruh kepala doa kat saya mufti. Amboi ketegak sangat ni. Mufti pun embuih deras sikit. Ini cara dia. Dia masih hidup, still life. Yang kita takut ni yang mati. Pasal dia sebut ni ghulu pada orang yang dah. Bila dia mati apa? Quran kata la tadur. Dia tidak boleh memberikan mudarat dan manfaat. Maka saya ingat cukup setakat itu huraian kita pada malam ini tentang amalan jahiliah. Berhati-hatilah tuan-tuan, kerana kita bimbang amalan ini berakar umbi dan merebak dalam masyarakat kita. Kita jaga-jaga insya-Allah. Allah Subhanahu wa taala merahmati kita. Bagi siapa-siapa yang nak mengemukakan soalan, insya-Allah kita akan buka dalam kuliah kita yang akan datang lah. Ini kuliah yang pertama, tuan-tuan boleh ajukan soalan. Nanti kuliah kita yang akan datang kita akan bagi ruang sikitlah untuk sesi soal jawab. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wasahbihi wasallam. Ini buku ni berurusan dengan imam. Buku ni berurusan dengan imam kita, Imam Asy-Syafi'i. Imam masjid ni apa main? Imam Asy-Syafi'i. Terima kasih tuan-tuan. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wasahbihi wasallam. Walhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.